Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi seperti yang kita sedia maklum, kebelakangan ini malah semalam sendiri kes COVID-19 telah pun menunjukkan peningkatan, yang mana semalam sendiri bilangan pesakit yang positif COVID-19 adalah melebihi 19,000 orang. Malah Kementerian Kesihatan juga telah pun menyatakan bahawa kadar kebolehjangkitan COVID-19 di dalam Omicron wave ni adalah tinggi dan juga ianya lebih mudah untuk tersebar. Malah saya juga melihat serta mendapat beberapa perkabaran di sekeliling, ada yang orang kata apa, apabila buat swab test, ada yang buat saliva test dan sebagainya positif, ada yang menjadi kontak rapat, malah ada yang dalam satu family tu ada yang kena, ada yang tak kena dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan berlakunya peningkatan di dalam kes-kes COVID-19, yang mana diakibatkan oleh Omicron wave. Jadi di sini apabila berlakunya peningkatan ini, ramai yang bertanyakan kepada saya dan meminta saya memberikan sedikit respon berkenaan dengan mereka nak kaitkan dengan isu air citra sebanyak RM10,000. Dari segi satu sudut, yang pertamanya, kerajaan telah memberikan jaminan sebelum ini bahawa PKP secara menyeluruh tidak akan dilaksanakan lagi. Jika ada keperluan, PKP ini akan dilaksanakan mengikut kawasan tertentu yang mana kadar kebolehjangkitannya adalah tinggi ataupun penduduk di kawasan setempat itu mempunyai ramai yang positif COVID-19. Jadi PKP hanya akan dilaksanakan di kawasan-kawasan tertentu sahaja, tidak lagi menyeluruh seperti apa yang kita telah alami dalam tempoh 2 tahun yang lepas. Jadi apabila tidak lagi mengalami PKP yang menyeluruh, boleh dikatakan semua sektor akan dibenarkan beroperasi seperti biasa. Walaupun baru-baru ini kerajaan ada menggalakkan untuk majikan mewujudkan semula bekerja dari rumah ataupun work from home, tetapi saya melihat perkara ini agak kurang mendapat sambutan daripada pihak majikan di Malaysia, terutamanya sekali memandangkan majikan-majikan kita ini lebih lagi suka ataupun lebih lagi berkonsepkan bekerja di pejabat, bekerja di office, work from office. Jadi untuk melaksanakan work from home ni agak sukar lagi di sini apabila ia diberikan nasihat ataupun dicadangkan, tetapi jika diwajibkan dan sebagainya, ianya boleh terlaksana. Jadi memandangkan peningkatan daripada kes COVID-19 kebelakangan ini, dijangkakan kes ini akan terus meningkat, mungkin bercecah lebih pada 20,000 kes satu hari. Ini mengakibatkan ramai yang positif ataupun yang menjadi kontak rapat dan sebagainya terpaksa dikuarantin, self quarantine, kebanyakan self quarantine di rumah. Dan apa yang berlaku di sini adalah bagi mereka yang daripada kalangan penjawat swasta ataupun mereka yang bekerja sendiri, memiliki perniagaan sendiri, memiliki syarikat kecil-kecilan sendiri dan sebagainya, apabila kita bercakap tentang kuarantin, maksimum bagi mereka yang positif adalah selama 10 hari. Sudah tentu, terutama sekali bagi mereka yang bekerja sendiri, ini akan mengakibatkan mereka ini kehilangan pendapatan. Mereka ini rela dikuarantinkan sebab kita tahu kesan daripada COVID-19 dan juga sebagainya. Jadi kita terpaksa kuarantinkan diri kita untuk recovery proses dan juga untuk mengelakkan penyebaran COVID-19 di luar. Tetapi pada masa yang sama, mereka kehilangan sumber pendapatan. Kehilangan sumber pendapatan selama 10 hari ini akan memberikan kesan, akan memberikan impak yang besar, mungkin makan masa selama berbulan-bulan. Jika sebilangan mereka sebelum ini, bisnes mereka ataupun keuntungan mereka di rolling secara harian, tetapi apabila mereka terpaksa kuarantin, tidak boleh berniaga dan sebagainya, wang tersebut daripada keuntungan yang sepatutnya dirollingkan untuk modal dan sebagainya mungkin terpaksa digunakan di dalam tempoh 10 hari berkenaan dan menyukarkan mereka untuk mendapatkan modal apabila mereka sudah kembali sihat dan sudah mahu memulakan perniagaan semula. Yang keduanya pula, peningkatan ini sudah tentunya apabila ramai yang perlu dikuarantin daripada kalangan pekerja swasta, terutamanya sekali mereka yang punya caruman kedai BSP, sudah tentu akan ada pihak majikan yang mungkin akan mengambil
boleh kita katakan sebagai kesempatan apabila pihak majikan akan orang kata memotong gaji dan sebagainya, cuti tanpa gaji disebabkan kuarantin 10 hari dan sebagainya. Apabila mereka ini tidak dapat menghadirkan diri ke tempat kerja, ada majikan yang akan menolak gaji mereka sedikit sebanyak. Bukan sedikit sebanyak lah, memang sebanyak. Kalau kata 10 hari itu banyak lah, maksudnya 1/3 daripada pendapatan bulanan mereka. Jadi ia akan mengakibatkan mereka ini terjejas orang kata akses kepada tunai ini apabila gaji mereka diperoleh ini pada kadar yang lebih kurang. Walaupun ada bantuan yang diberikan melalui pakej MySalam, tetapi MySalam ni memfokuskan kepada golongan B40, yang mana mereka ini adalah penerima BPR ataupun BSA sebelum ini. Jadi mereka ini sahaja yang layak bayaran sebanyak sehingga RM800, tetapi mungkin tidak mencapai RM800 memandangkan tempoh kuarantin sekarang hanyalah 10 hari berbanding dengan tempoh kuarantin sebelum ini. Dan juga tempoh pembayaran untuk MySalam ini ada yang mengambil masa daripada 3 sehingga ke 6 bulan. Jadi di sini daripada rumusan untuk ketiga-tiga perkara ini menunjukkan bahawa keperluan untuk meneruskan pengeluaran daripada wang simpanan KWSP ini masih lagi relevan, masih lagi perlu di sini bagi membantu mereka-mereka yang terjejas di luar sana. Macam kalau kita nak kata dari segi keterjejasan, walaupun mungkin ada sebilangan orang yang tidak berada di dalam kategori-kategori yang disebutkan tadi, tetapi apabila berlakunya peningkatan kes COVID-19 dan sebagainya, sudah tentu kita memerlukan ataupun orang kata apa, akan menggunakan modal yang lebih. Kita akan mengelakkan daripada berada di luar terlalu lama. Kita akan perlu orang kata apa, menyediakan keperluan-keperluan untuk kebersihan diri, face mask nak tambah lagi, dan juga pelbagai lah sanitizer dan sebagainya. Jadi di situ menunjukkan perbelanjaan juga semakin meningkat secara tidak langsung. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk permintaan pengeluaran sebanyak RM10,000 secara one off ni dalam tempoh sekarang ini bukan dikatakan masih relevan, tapi sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat relevan. Sementara kerajaan mungkin perlu memikirkan inisiatif-inisiatif lain bagi membantu mereka yang terjejas diakibatkan oleh virus COVID ini daripada Omicron wave. Kaedah ataupun bantuan yang paling cepat dan bantuan yang paling mudah untuk disampaikan kepada mereka yang terjejas di luar sana, terutama sekali daripada kalangan pejabat swasta dan juga mereka yang bekerja sendiri, adalah dengan meneruskan pengeluaran lagi daripada skim KWSP. Malah perkara ini telah dikongsikan di dalam pelbagai media sosial, sama ada di dalam grup-grup bantuan, di dalam page-page ahli politik dan sebagainya. Sekarang ini sudah ramai yang mula terjejas semula. Jadi saya mengharapkan sangat pihak Kementerian Keuangan dan juga pihak kerajaan dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan pengeluaran daripada skim KWSP ini semula. Ingat, jika sekarang rakyat terjejas, jika sekarang rakyat memerlukan bantuan dan sekarang rakyat berada dalam kesusahan, mereka ini tidak ada pendapatan dalam 10 hari dan juga sebagainya, ada yang mungkin akan terus kehilangan pendapatan disebabkan tempoh kuarantin. Mereka tidak minta untuk dijangkiti dengan COVID-19, tetapi dalam keadaan pandemik sekarang ini, kita kadang-kadang kita pun tak boleh nak elak. Sedar tak sedar tiba-tiba kita positif dan juga sebagainya. Jadi saya harap sangat ada satu pertimbangan yang wajar dan segera, dan juga dengan tambahan kita pun telah menyerahkan memorandum dan juga petition kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita mengharapkan usaha ataupun segala apa yang kita telah nyatakan secara konklusif ini akan diambil kira oleh pihak kerajaan. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang masalah, pandangan ataupun sebarang persoalan, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini sekali. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.